قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat penuh barakah ini kita bertemu untuk mendalami isi kandungan daripada Alkitab, daripada Al-Quran, untuk sama-sama kita mengambil hidayah pedoman daripada kisah Nabi Musa yang telah pun kita lihat pada hari semalam beberapa hari sebelum ini. Kita ingin menyambung pada hari ini pada halaman 169, bagaimanakah babak seterusnya yang berlaku kepada Nabi Musa sementara bersama dengan Tuhan, kemudian balik bertemu dengan Bani Israel kaumnya. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada pada babak seterusnya. Betul. Melihat pada kisah perjuangan Nabi Musa, dan perjuangan Nabi Musa ini amat menarik Ustaz ya. Sebenarnya bercakap tentang perjuangan tauhid. Bila seseorang itu ada perjuangan tauhid yang diutamakan, perjuangan untuk mengutamakan hak orang lain, hak diri sendiri ini dapat diuruskan dengan lebih baik ya. Tetapi kalau tidak ada perjuangan tauhid, tidak ada perjuangan untuk orang lain, ia kesannya ialah bab kita sendiri asyik nak bergaduh saja, tak puas hati setiap hari ya, pada waktu PKP ya, tak puas hati dalam rumah ya, di luar rumah nak komplain dekat Facebook dan sebagainya, kerana ia ada kaitan dengan dasar perjuangan. Dan ini yang kita ingin lihat pada hari ini pada halaman 169. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah memulakan majlis kita pada hari ini. Kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, kerana di dalam Al-Quran ada surah lain yang bermula dengan alhamdu, iaitu alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dalam surah Al-Kahfi yang disunahkan pada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan sudah pun membaca pada hari ini. Kalau belum, nanti boleh ambil kesempatan untuk menghabiskan bacaan daripada surah Al-Kahfi, iaitu kita memuji pada Allah bagaimana menguruskan iman kita, menguruskan harta kita, menguruskan ilmu dan menguruskan kuasa yang Allah pinjamkan kepada kita. Dan pada kisah Nabi Musa pada hari ini, kita akan melihat bagaimana perjuangan menguruskan rohani ataupun iman. Nabi Musa amat menjaga kaumnya, bukan sekadar nak menyelamatkan Bani Israel keluar daripada Firaun, keluar daripada tekanan, tetapi perlu keluar daripada kehambaan sesama manusia kepada kehambaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita perhatikan sinopsis bagi halaman 169. Pada ayat 150 Allah menyatakan tentang bagaimana marahnya Nabi Musa terhadap Nabi Harun kerana kes penuhanan anak lembu As-Samiri ya, anak lembu yang dibuat daripada emas yang ada bunyi daripada lembu buatan tersebut, dan mereka kagum, mereka menjadikan itu sebagai tuhan. Dan kemudian pada ayat 152 balasan orang yang zalim ketika membuat patung anak lembu dan diterimanya taubat mereka ya. Jadi ini Allah memberikan
peluang kepada mereka. Dalam masa yang sama pada ayat 154 akhir kisah pembuatan patung anak lembu sebagai Tuhan, dan ayat 155 Nabi Musa memilih 7 orang ketua untuk bertemu dengan Allah, bercakap, melihat dan memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan daripada kesilapan yang telah berlaku. Jadi kita sama-sama mulakan dengan bacaan ayat 150 hingga ayat 152 melihat babak Nabi Musa marah. Adakah kita dibenarkan marah dalam kehidupan sampai tarik janggut, tarik rambut? Kita baca dahulu ayat 150 hingga ayat 152. Masih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Kita teruskan share rancangan kita ini. Mudah-mudahan kita menjadi asbab kepada mereka dapat belajar ilmu Al-Quran Karim. Alhamdulillah. Babak seterusnya kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, sudah pasti tuan-tuan, puan-puan semua tak sabar nak tahu kisah apa seterusnya tentang kisah Nabi Allah Musa alaihissalam yang begitu hebat. Kita tahu bagaimana para nabi alaihi wassalam sentiasa ingin mengajak umat atau kaumnya kepada landasan yang betul, kepada perjalanan hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 150 hingga 152. Jom sama-sama kita membaca. Auzubillahi minasyaitanir rajim. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 150 hingga 152. Apabila kita melihat pada hari semalam bahawa penduduk ataupun kaum Nabi Musa, Bani Israel itu sudah berbuat kesalahan besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperginya Nabi Musa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari, mereka didatangi ataupun dipengaruhi oleh Samiri. Ya, ini dijelaskan tambahannya pada surah lain iaitu surah Taha dan beberapa surah lain.
iaitu Samiri menyatakan bahawa mungkin Nabi Musa tu dah mati kot. Ya, pasal apa? Pasal lama sangat, 40 hari. Cuba tuan-tuan bayangkan ya, apabila ayah outstation, bos outstation, dan outstationnya bukan 3 hari, bukan seminggu ya, dan dia tak beritahu pun ya, kalau dia kata 30 hari pun, lepas 30 hari tak muncul-muncul. Rupa-rupanya ada extend selama 10 hari, 40 hari. Maka pada waktu itu mereka membuat berhala ataupun patung daripada emas ya, berbentuk lembu. Itu sebabnya lembu ini adalah salah satu binatang yang turun temurun disembah oleh manusia. Kerana apa? Wallahu alam, tetapi ia adalah lambang kepada banyak faedah, banyak manfaat. Maka itu yang menjadi sebahagian agama menyembah kepada lembu ini sendiri sampai zaman sekarang. Maka apabila berlaku perkara ini, walamma raja'a Musa, dan ketika Musa kembali kepada kaumnya, ghadbana asifan ya, dalam keadaan marah dan juga hiba, sedih. Jadi perkataan ghadban ini maksudnya ialah memang dah siap-siap marah Ustaz ya, bukannya Nabi Musa jumpa baru marah. Awal-awal dah marah. Macam mana pula boleh awal-awal marah? Kerana kalau dalam surah Taha itu Allah memberitahu kepada Nabi Musa bahawa sebenarnya pada waktu dia bertemu Allah itu ada sesuatu yang sedang berlaku pada kaumnya, mensyirikkan kepada Allah SWT. Jadi Nabi Musa dah dapat berita ni lebih awal daripada Allah. Disebabnya perkataan di sini ghadbana asifan, iaitu sudah sedia marah ya, dalam masa yang sama dia asifan. Asifan maksudnya adalah hiba, sedih dengan perjuangannya, dah buat macam-macam tetapi masih lagi buat perangai oleh Bani Israel. Maka bila bertemu dengan Bani Israel tersebut, qala bi'sama khalaftumuni min ba'di ya, iaitu alangkah buruknya perbuatan yang kamu lakukan selama pemergianku. Maksudnya Nabi Musa melepaskan kemarahannya. Tidak cukup dengan itu, beliau menyambung ajiltum amra rabbikum ya, kamu ni mengapa nak cepat sangat ya, berbanding dengan nak tunggu perintah daripada Allah SWT. Aku pergi ambil perintah daripada Allah, kamu dah tak sabar dah, sanggup kau cakap apa? Kalau Samiri itu dalam tafsir Hamka ni dinyatakan bahawa Nabi Musa sudah mati. Jadi mereka membuat ajiltum, ajil iaitu ataupun isti'jal, dia bersegera untuk membuat kesimpulan awal. Jadi ini pelajaran penting ya dalam kehidupan kita. Bila kita ada pemimpin, dalam keluarga ada ayah pemimpin, jangan buat kesimpulan awal, tentukan dahulu. Yang penting kalau nak buat kesimpulan awal untuk sesuatu yang lebih baik, bukannya untuk menjadi lebih tidak baik. Okey, jadi ini perkara penting ya bagi ibu-ibu ya, jangan pula cakap pasal ayahnya balik lambat kan, dia cakap pada anaknya ayah kamu tu memang ya, kerja contohnya lah kan, ataupun ayah bila mak balik lambat ya daripada kerja ke, tak ada pula ni mak kamu ni pergi mana pula. Jangan dinegatifkan perkara tersebut. Pasal apa? Inilah antara kerja Samiri yang nak bawa pada syirik, dan sudah tentunya isti'jal minasyaitan dalam hadis, iaitu kita membuat kesimpulan awal yang negatif, sebenarnya itu adalah daripada syaitan. Syaitan memang suka kalau boleh kita membuat kesimpulan yang salah, menyebabkan kita buat lebih banyak lagi perkara dosa dan juga maksiat. Wa alqal alwah, apa yang dibuat oleh Nabi Musa selepas itu, dibalingnya alwah ini adalah lembaran-lembaran Taurat yang diterima selepas balik daripada bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih teruk daripada itu, wa akhadha bi ra'si akhi, ditariknya kepala ya, maksudnya rambut kepada Nabi Harun, abangnya ni ya, abang senior lebih 3 tahun lebih tua, ditariknya. Dalam surah lain ditariknya janggut. Maksudnya dua-dua kena tarik, ditarik rambut, ditariknya janggut. Yajurruhu ilaih, ditariknya kepada dirinya. Qala bin umma ya, apa kata Nabi Harun yang ditarik tersebut? Tak sempat cakap ya ibnu ummah, ya tu tak sempat ya. Kalau ya tu biasanya wahai, tak ada dah, ni pasal dah terlampau sakit dah ni ya, ibnu ummah ya. Jadi sebenarnya respon Nabi Harun ini adalah rahsia tuan-tuan sekalian. Kalau kita bertemu dengan bos yang bengking kan, ataupun kita jumpa dengan suami yang pemarah ataupun isteri yang pemarah, ini tekniknya. Yang pertama apa? Yang pertama, Nabi Harun ini adik-beradik ya, adik-beradik, dia cakap ibna umma ya, maksudnya wahai anak ibuku. Pasal apa? Pasal yang boleh menyentuh hati Nabi Musa yang marah pada waktu itu ialah ibunya
ya, itu adalah soft spot bagi seorang insan. Mungkin bagi seorang suami ke, isteri ke, bos ke, kan, mungkin kerana apa, wahai bos kesayangan ataupun bos, untuk kita apa, kita ni satu organisasi ataupun ni kita satu keluarga, kita nak jaga keluarga kita masuk syurga. Perkataan itu untuk terus menyentuh kepada emosi. Tapi yang pastinya Nabi Harun qala. Apa maksud qala? Bercakap. Dia tak balas tarik rambut Nabi Musa ke, pergi tumbuk ke, ya, tak, ya, dia balas dengan perkataan. Yang pertama, innal qaumastad'afuni, sesungguhnya kaumku itu telah menganggap aku lemah. Jadi Nabi Harun mengaku kelemahan, ya, berbeza dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini karakternya amat kuat. Bila tengok ada perempuan, 2 orang anak perempuan yang dipotong lelaki ketika beliau baru lari daripada Mesir, sepatutnya tengah letih, tak payahlah nak kisah pasal orang lain, tetapi karakter yang kuat itu pada Nabi Musa menyebabkan beliau terus sahaja pergi membantu 2 orang perempuan tersebut, dan akhirnya beliau bertemu dengan Nabi Shu'aib di Madian. Jadi Nabi Harun mengatakan bahawa kaumku Bani Israel ini menyatakan atau melihat aku lemah, tak macam kau. Ya, wakadu yaqtulunani, ya, yang ketiganya dan seterusnya, mereka nyaris nak membunuhku. Beritahu hakikat sebenarnya, ya, hakikat yang menyebabkan soft spot emosi bagi Nabi Musa itu. Oh, rupanya abang aku ni nak dibunuh. Ya, satu demi satu diberitahu. Bukannya Nabi Harun tak nak buat tugas dilaksanakan, tetapi mereka nak diancam bunuh. Kalau mengikut riwayat, Samiri mengancam untuk membunuh kepada Nabi Harun. Fala tushmit biyal a'da, ya, maksud apa? Jangan kamu gembira dengan kemalangan, jangan kamu menyebabkan musuh gembira dengan perkara ini. Tushmit ini kalau kita terjatuh, Ustaz, ya, orang gelakkan kita, itu namanya orang tushmit, kan. Jadi jangan sampai orang gelakkan kita. Kita bergaduh adik-beradik, kan, kita berdakwah, kita bergaduh, orang gelakkan kita. Jangan bagi musuh gelakkan kita. Wala taj'alni, janganlah jadikan aku daripada galangan orang yang zalim. Jadi ada beberapa komponen bagaimana Nabi Harun membalas kepada Nabi Musa yang sedang marah pada waktu itu. Ini pedoman bagi kita, ya. Maksudnya kita jangan sampai suami isteri bergaduh, kita benarkan musuh iaitu syaitan bertepuk tangan. Bagus. Gaduh sampai berpisah, bercerai lagi bagus, kan. Ataupun dalam satu organisasi bagi negara kita bergaduh, kumpulan A bergaduh dengan kumpulan B, memanglah musuh memang tepuk tangan, ya. Musuh tepuk tangan, dan jadilah kita di kalangan orang-orang yang zalim. Itu sebabnya marah adalah salah satu daripada komponen yang digunakan oleh syaitan sebenarnya. Tetapi dalam hal ini, kalau kita fikir-fikirkan, Nabi Musa marah bukan kerana dirinya. Itu yang kita kena belajar. Dia marah kerana marahnya Allah, ya, dan marahnya kerana hak Allah sudah dicabar. Itu Nabi Musa. Nabi Musa marah kalau katakan hak orang lain dicabar. Dalam kisah lain, bila 2 orang wanita dipotong queue, ya, hak dia untuk ambil air dipotong. Tetapi dalam peristiwa surah Al-Kahfi, ini kita nak bandingkan tentang surah Al-Kahfi, bila Nabi Musa punya hak, makanan yang dibawa oleh Yushab bin Nun, pembantunya itu hilang, ya, ikannya hilang, pada waktu itu Nabi Musa tak marah. Kita boleh bezakan, ya. Nabi Musa marah kalau hak Allah diganggu, hak orang lain diganggu, hak diri sendiri tak diganggu, dia tak marah. Walaupun dia tumbuk Yushab bin Nun untuk ikan hilang. Aku lapar ni, contohnya, ya. Ini pelajaran untuk saya, tuan-tuan. Kita ambil pelajaran. Apabila seseorang itu sedang berjuang pada tauhid, sedang berjuang untuk orang miskin, orang-orang, hak orang lain, kita akan kurang melihat kepada hak kita. Pasal kita tahu bahawa hak orang lain lebih penting, hak Allah lebih penting untuk kita perjuangkan. Tetapi kalau kita tidak ada perjuangan, kita duduk relax kat rumah, tak ada nak perjuangkan, nak ajak orang ke arah kebaikan, nak memperjuangkan orang miskin, keluarga kita dan sebagainya, kita akan cakap, hak saya hari ini saya nak minum teh, nak minum makan tom yum, saya nak itu, nak ini. Kita akan banyak berfikir pada tak puas hati perkara tersebut, bukan tak puas hati untuk membantu orang lain. Jadi ini digelar sebagai wala taj'alni ma'al qaumil zalimin, jangan aku ini jadi di kalangan orang yang zalim, iaitu menyembah daripada anak lembu dalam konteks Nabi Harun pada waktu ini. Dalam konteks kita tidak mahu jadi orang yang hanya memperjuangkan diri kita sahaja, ya.
tetapi kita perlulah jadi orang yang tidak zalim, memperjuangkan hak Allah. Inilah perjuangan yang paling tinggi untuk bersama anak dengan masyarakat, hak masyarakat. Jangan rasuah. Kalau kita bercakap tentang kisah-kisah sebelum ini, perjuangan ekonomi dalam kisah Nabi Syuaib ataupun perjuangan sosial kaum Nabi Lut contohnya, semua ini adalah perjuangan untuk menyebabkan kita tidak jadi orang yang zalim. Baik. Kemudian bila sudah pun dibalas oleh Nabi Harun begitu, Nabi Musa baru kesedar bahawa dia tersilap. Dia tersedar, dia pergi marah kepada Nabi Harun, kepada pembantu-pembantu Bani Israel, dan juga beliau sendiri sebagai seorang rasul. Tuan-tuan boleh bayangkanlah seorang rasul pergi tarik janggut ataupun kepala rambut abangnya. Jadi dengan kesedaran itu Nabi Musa menyatakan rabbighfirli wali akhi. Dimulakan dahulu dengan minta ampun untuk dirinya. Pasal Nabi Musa fokus kepada dirinya. Ini pelajaran penting. Seorang rasul pun bila ditegur, ini perjuangan, dia berjuang untuk Allah, bukannya berjuang pasal tak dapat makan, pasal mungkin tak dapat telur tembakul ustaz dalam kisah Melayu kita, mak tak dapat telur tembakul, masuk gua ke apa sebagainya. Itu doesn't work kan, tak bukan itu kaedahnya. Si emak mesti perjuangkan tauhid dalam diri anaknya. Jangan sampai anak mentauhidkan emak di dalam rumah. Hormat tetap hormat, tetapi jangan sampai anak rasa bersalah kalau mak tak puas hati, tapi kalau tak sembahyang tu kita rasa macam okey sahaja, tak baca Quran tak apa. Jadi perkara-perkara itu perlu kita letakkan keutamaan. Jadi di sini Nabi Musa menyatakan wa adkhilna fi rahmatik, masukkanlah kami dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin. Dengan keampunan barulah boleh memohon kerahmatan, rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu ghadaba, iaitu marah, berang. 24 kali disebut di dalam Al-Quran, dan salah satunya kita lihat pada ayat yang ke-150, juga kita lihat pada ayat 7 surah Al-Fatihah. Kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai dan disesatkan, dan dalam hal ini orang yang dimurkai suka marah kepada orang lain kerana hak diri. Dalam kes Nabi Musa ini marah kerana Allah, itu pun beliau memohon ampun. Moga-moga kita dijadikan Allah sebagai orang yang tidak cepat marah di rumah ataupun di mana sahaja. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton kerana terus setia istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama dengan Al-Quran. Bukan sekadar kita membacanya dan kita menyelusuri bagaimana babak-babak seterusnya kisah Nabi Allah Musa alaihissalam yang sangat banyak dalam Al-Quran. Bukan sahaja-sahaja untuk kita dengar, tapi untuk kita menghayati, ambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa, supaya kita ambil apa yang diperintahkan dan kita tinggal apa yang dilarang oleh kita, dilarang oleh Al-Quranul Karim. Baik, kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita dah bahas tentang hukum ikhfa, hukum ikhfa pada nun mati dan tanwin, iaitu nun mati ataupun tanwin bila berjumpa dengan 15 huruf-huruf ikhfa, maka kita kena ikhfakan nun tu. Nun itu kena baca secara ikhfa, iaitu sembunyikan makhraj nun berserta dengan dipanjangkan suara gunnah itu. Baik, pada hari ini kita nak tengok beberapa perkara tambahan berkaitan dengan ikhfa. Semoga ia dapat membantu untuk kita faham lagi tentang ikhfa.
Yang pertama ialah hukum ikhfa ini wajib menjaga 3 perkara ketika bacaan ikhfa. Apa dia? Yang pertama, memelihara lidah daripada melekat pada gigi kacip atas supaya dapat berjauhan daripada makhraj nun. Sebab kita kata dah ikhfa ini kita sembunyikan nun. Tapi kalau hujung lidah kita lekat pada makhraj nun, macam kita baca an, itu tidak dipanggil ikhfa, itu izhar. An. Jadi kita nak kena sembunyikan hujung, memelihara lidah supaya tak terkena pada makhraj nun sehingga menjadi izhar. Kerana ini bacaan ikhfa. Yang kedua, wajib menjaga daripada berlaku mat ketika melafazkan bacaan ikhfa. Kadang-kadang ada yang takut-takut nak baca, sehingga bila dia ikhfa, dia menambahkan bacaan mat pula pada ikhfa. Contoh, antum, nun mati kan, antum, jadi dipanjangkan, ada alif kat situ. Sepatutnya nun bertemu dengan kaf. Contoh, ankum, ain, nun, kaf, ankum. So apa yang dikatakan berlaku mat tu, dipanjangkan suara ain tu, dia lambat. Seolah ada alif dulu, ain, alif, barulah nun mati dan kaf. Itu kena pelihara. Sama ada bagi atas, bagi depan, seperti kuntum. Jangan kita baca ada waw dulu mati, baru nak masuk nun gunnah. Tu silap, salah. Dan yang ketiga, menjaga martabat ikhfa. Ikhfa ini dia ada martabat dia. Dia ada yang kuat, dia ada yang sederhana, awsat, dia ada yang adna, yang paling aqal, yang paling kurang sekali dia punya kekuatan ikhfa-nya. Kerana kita tahu huruf ikhfa ni ada 15. Okey, dan 15 huruf ni berada pada makhraj yang pelbagai. Ada yang makhraj hujung lidah yang dekat dengan nun, ada yang pertengahan sedikit di tengah lidah, ada yang paling jauh dengan nun disebut sebagai huruf qaf dan kaf. Di sana ada martabat dia. Maka kita jaga martabat dia supaya bunyinya tepat, bunyi ikhfa itu bunyi tepat. InsyaAllah ini 3 perkara sebagai asas untuk kita tahu. Kerana selepas ini kita akan latih satu persatu hukum ikhfa ini. Mungkin bermula episod seterusnya kita akan ambil contoh nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, 2 contoh huruf. Kemudian episod seterusnya 2 contoh. Sehingga habis ke 15 huruf ikhfa untuk kita mudah belajar faham insya-Allah. Kerana ada perbezaan di sana sebab saya sebut tadi apa? Ada martabat dia, ada tingkatan dia. Kalau jumpa huruf ikhfa yang dekat dengan nun macam mana? Kalau jumpa huruf ikhfa yang jauh daripada nun macam mana bunyinya? InsyaAllah kita akan belajar satu persatu, mudah-mudahan dapat membantu kita dalam melafazkan huruf-huruf kalimah Al-Quran dengan baik insya-Allah. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi yang membacakan ataupun berkongsi tentang ihfa pada hari ini, dan rupanya ada tahap pula Ustaz ya. Kan 15 huruf tu sama dia semua kan. Ada tahapnya untuk dulu saya tak ada belajarlah yang bahagian situ ya. Jadi ini ilmu baru. Jadi saya rasa pada tuan-tuan juga sama, kita beri perhatian pada episod kita pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita nak melihat kepada sambungan kepada ayat 151, Nabi Musa berdoa ya, dan itu jugalah kita kena buatnya kalau kita ni marah ya. Kadang-kadang marah kita itu memang ada justification, ada sebabnya, kerana Allah, kerana hak orang lain ya. Tapi kalau marah untuk kerana diri sendiri itu memang kita kena elakkan, kerana itu adalah cara syaitan ataupun iblis ingin memasukkan jarumnya kepada kita ya. Dalam rumah jangan cepat marah, ataupun kalau dalam kita bekerja ke apa sebagainya, walaupun kalau nak cakap orang tak ikut cakap Ustaz ya, sebenarnya Nabi Musa dia punya orangnya lagi tak ikut cakap kan ya. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Nabawi ini daripada Abu Wa'il, dia berkata, aku mendengar Abdullah radhiyallahu an berkata, apabila selesai perang Hunain, Nabi mendahulukan sebahagian orang, baginda memberi Al-Aqra 100 ekor unta, Uyainah serupa, lalu membahagi sebahagian yang lain. Jadi ada tiba-tiba ada seorang cakap Ustaz ya, dia cakap kepada Nabi apa? Sungguh pembahagian ini tidak dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah. Ya, dia nak persoalkan betapa Nabi ini tidak ikhlas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Abdullah tadi yang meriwayatkan hadis ini, pasti akan aku beritahu pada Nabi. Maka bila Nabi dengar perkara itu, Nabi cakap apa? Semoga Allah merahmati Musa kerana dia pernah disakiti lebih daripada ini
dan dia bersabar. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kisah Nabi Musa ini, segala jerih perit yang dilalui oleh Nabi Musa untuk bawa kepada keselamatan tauhid pun disakiti, apatah lagi lah kalau kita ni ya di tempat kerja ke ataupun dalam rumah anak menjerit ke tak ikut cakap ke, kita perlu belajar daripada Nabi Muhammad, daripada Nabi Musa untuk bersabar, kerana kesannya adalah untuk kita tidak mudah stres, untuk kita punya perasaan kita lebih terurus dalam keadaan kita berhadapan dengan cabaran ujian macam-macam sekarang ni ustaz ya. Jadi ini doa Nabi, bila kita termarah tu cepat-cepat doa minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal mesti ada kesilapan juga yang boleh berlaku bila kita marah. Ayat 152, innallazina takhadul ijl, ya, Allah menyatakan sesungguhnya orang yang menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan kelak akan menerima kemurkaan Allah, dan yang keduanya apa? Akan dapat kehinaan dalam kehidupan di dunia. Dunia lagi dah dapat kehinaan. Allah beritahu tentang orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan wa kadzalika najzil muftarin. Ini adalah balasan kepada semua sahaja orang yang membuat pembohongan. Ya, dalam kes ini berhala daripada emas tadi bentuk lembu, tapi kalau dalam hidup kita ada perkara yang Allah tak cakap dalam Quran, dalam hadis Nabi, dibuat-buat ya, dalam ekonomi yang kita belajar berkaitan dengan Nabi Hud ataupun berkaitan dengan Nabi Syuaib, dia tipu sana ataupun cakap Allah kata ataupun ini makanan sunnah ini memang boleh menyebabkan 1001 penyakit boleh selesai. Perkara-perkara pembohongan ini kalau dibuat, Allah kata wa kadzalika najzil muftarin, pembohongan atas nama Allah, atas nama Nabi, kesannya nanti mendapat murka Allah, dan yang keduanya akan dihina di dunia. Lambat laun akan dihina juga, seperti Bani Israel dihina ya lama dan sampai sekarang pun dihina bila mereka tidak berpegang kepada iman. Jadi Bani Israel ini taklah jauh daripada umat Islam. Ini pelajaran untuk kita agar kita ambil pelajaran. Dan kalau kita bertaubat macam mana? Ini Allah nyatakan pada ayat 153. Jom kita baca bersama insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Memang susah ya nak menahan diri daripada marah. Bahkan itulah antara ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran kan, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas, dapat menahan diri dia ketika marah. Saya nak share satu kata-kata daripada Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Dia share di Facebook saya pernah baca. Dia kata bila anda marah, badan akan mengeluarkan enzim yang boleh merendahkan IQ anda. Okey, jangan marah ataupun jangan buat keputusan waktu marah. Kalau kita boleh hindarkan lagi baguslah. Walaupun mungkin tahap kita bukan sampai para nabi, tapi marah itu kadang-kadang macam Ustaz sebutlah, kita boleh buat keputusan yang sepatutnya elok jadi tak elok pula keputusannya. Subhanallah. Baik, terjaga daripada, mudah-mudahan Allah Taala berikan kerana Al-Quran yang kita baca ini akan dapat meredakan hati kita, akan dapat melapangkan dada kita. Baik, kita sambung bacaan 153 hingga 155, melengkapkan muka surat yang ke-169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل
السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat 153 hingga ayat 155 untuk kita memahami lebih lanjut lagi kepada apakah yang berlaku kepada kisah berlakunya syirik dalam Bani Israel, dan juga untuk kita sama-sama mengambil pelajaran, ya. Kalau katakan kita terbuat sesuatu muftarin, sesuatu yang dibuat-buat bagi atas nama Allah ataupun Rasul, ya, tidak berteraskan kepada panduan daripada wahyu, maka Allah menyatakan pada ayat 153, walladzina amilus solihat, dan orang-orang yang telah melakukan kejahatan, ya, kemudian bertaubat dan beriman, nescaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah memberikan jaminan kepada kita, kalau orang itu melakukan sayyiat thumma tabu, dia bertaubat min ba'diha, selepas itu, dan betul-betul beriman, sesungguhnya Tuhanmu min ba'diha akan menerima taubat, laghafurur rahim, ya, itu Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi poin di sini apa? Perlu bertaubat, ya. Dan taubat bagi Bani Israel pada waktu ini kita telah belajar dalam surah Al-Baqarah, iaitu Samiri ini dihalau, diusir, dan bagi orang-orang yang membuat syirik tersebut, bukan semua, ya, sebahagiannya sahaja, maka mereka ini syariat pada waktu itu adalah kena bunuh diri mereka. Tak sama macam zaman sekarang. Zaman sekarang kita boleh saja istighfar, kita bertaubat dengan tidak lagi berbuat kesilapan syirik tersebut, ataupun apa-apa syirik dalam ekonomi, syirik dalam sosial, dalam politik, ya, tidak perlu membunuh diri berbanding dengan syariat pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka pada ayat 154 bersambung kisah ini, walamma sakata, apabila telah reda marah an Musa al-ghadab, ya, daripada Nabi Musa itu kemarahannya, akhadal alwah, beliau mengambil balik kepingan-kepingan alwah, iaitu yang ada Taurat isi kandungan di dalamnya. Pada waktu itu, wa fi nuskhatiha, pada tulisannya, hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, iaitu pada tulisannya itu, pada bacaan Taurat itu ada petunjuk dan ada rahmat kepada siapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poinnya apa, tuan-tuan sekalian, pada ayat 154, bila Nabi Musa sudah marah, kemudian sudah reda, Nabi Musa mengambil alwah, mengambil Taurat balik. Ya, jadi itu poin penting apabila kita nak belajar Quran, Ustaz, ya, nak baca Quran, emosi kita ni kita kena redakan dahulu sebelum ambil Quran, ya. Kita memang lepas tu kita kena baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal apa? Kalau marah-marah kita baca Quran, Ustaz, silap-silap ialah kita dapat satu dalil, kita pergi tembak orang lain. Ya, itu yang boleh berlaku juga, ya. Ataupun kalau katakanlah cikgu, kan, ibu ayah mengajar al-Quran kat rumah, si ayah ataupun ibu tengah marah kepada anak pasal baca alif tu tak betul, kan, ataupun ba tak betul. Pada waktu tu ada pula rotan contohnya, kalau dia marah sangat, dia pam. Sebenarnya itu menyebabkan tidak ada hidayah dan tidak ada rahmah dekat situ. Mana mungkin kalau waktu mengajar Quran yang ada rahmah tapi penuh dengan kemarahan. Itu doesn't make sense, kan. Dan perkara ini mengapa marah? Kerana iblis tak suka tuan-tuan mengajar al-Quran pada anak-anak. Tak suka. Memang tak suka. Malah kita kalau nak mengajar Quran pun, ya, kalau bukan kerana hidayah daripada Allah, rahmat daripada Allah, cikgu-cikgu pun malas nak mengajar. Kan, boleh mengajar benda lain, tapi bab mengajar Quran ini, terutama kalau mula dengan alif bata yang si anak murid pula degil ataupun kena berulang kali, ataupun dia juga cuba mengelak, cikgu nak mengajar dengan penuh kasih sayang, itu adalah amat sukar, kecuali apabila kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini Allah ingatkan tentang peranan Taurat pada zaman Nabi Musa, dan juga mengingatkan pada kita ada Quran, ya, sebagai sumber hidayah dan sumber rahmat, tapi perlu dalam keadaan
tenang kita mengambilnya, ya. Pasal kalau tak tenang ustaz, yang hormon apa tadi itu, enzim ke apa semua tu, dia menyebabkan kita baca tu tak nampak dia punya rahmat point yang sedang Allah sedang sampaikan. Maka selepas peristiwa ini, Nabi Musa ingin membawa ataupun memilih 70 orang daripada ketua-ketua pada waktu itu bertemu dengan Allah SWT. Ya, Nabi Musa sudah bertaubat, ya, ataupun minta ampun pada Allah, Nabi Harun, tapi tidak cukup dua, perlu mengambil juga Bani Israel, dipilih 70 orang. Falamma akhazat humur rajfah, bila sampai ke sana apa yang berlaku gempa bumi. Ya, dalam satu dalam surah lain bercerita tentang mereka pun minta nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dah tahu tak nak dah minta nak tengok Allah, kerana apa? Kerana Nabi Musa sudah pingsan sebelum ini. Dan pengikut ini dia minta, dan berlaku rajfah, ada yang kata mati, ada yang kata pingsan dan hidup balik semula. Pada waktu ini Nabi Musa mengadu kepada Allah SWT, Rabbi law syi'ta, ya Tuhanku, jika engkau kehendaki tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Ya Allah, kalau engkau nak hancurkan, kau hancurkanlah aku, mereka semua dengan aku sekali lah. Kan? Ni Nabi Musa betul-betul nak sangat bantuan, tolong Allah, tolong ampunkan kami semua. Adakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Satu ialah pada peristiwa menyembah berhala itu, lembu emas itu, mereka itu adalah sufaha, golongan yang bodoh, lalai, ya. Adakah kerana mereka kami juga sekali kena? Itu hanyalah ujian daripadamu. Engkau sesatkan dengan ujian itu sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk pada siapa yang engkau kehendaki. Mengapa Nabi Musa cakap begini? Kerana di dalam surah Taha memang Allah dah cakap bahawa fa inna qad fatanna, sesungguhnya kami memang akan menguji kamu, ya, dalam surah Taha ayat 85. Jadi Nabi Musa guna balik, ya, bukannya Nabi Musa protes ustaz, ya, bukan Nabi Musa engkau dah uji kami lepas tu tak ada macam tu. Ini pasal Allah yang dah sampaikan pada Nabi Musa. Dan dalam hidup kita pun sama juga tuan-tuan, kita dah diberitahu dalam surah Al-Ankabut, dalam sepanjang Quran Allah uji kita. Jadi dengan itu kita kata, ya Allah, engkau uji aku, engkau boleh bagi hidayah pada siapa yang engkau nak, siapa yang engkau tak nak. Anta waliyuna, engkaulah yang menjadi pelindung, ampunkan kami, rahmati kami, sesungguhnya engkau yang maha pengampun. Di hujung itu Nabi Musa menyatakan bahawa engkau maha pengampun, bukan maha penyayang, kerana selagi tidak dapat keampunan, Nabi Musa memohon untuk dirinya, untuk kaumnya keampunan. Ini pelajaran penting. Nabi Musa minta ampun bila tersilap, marah, dan minta ampun lagi untuk kaumnya. Kerana apa? Kerana Nabi Musa adalah Nabi yang bertanggungjawab. Ayah, ibu, pemimpin, kita kena bertanggungjawab. Jangan sampai kita kata, ini pasal orang bodoh je yang buat perangai, saya tak buat. Kan? Itu maksudnya tidak bertanggungjawab. Kita saksikan situasi apa yang kita belajar daripada halaman 169. Iaitu kaum Bani Israel, mereka memperolok-olokkan, ya, menyatakan Nabi Musa dah balik, ya, dia mengamuk, ya, kerana isu lembu emas berhala tersebut. Dan di belah kanan atas itu menyatakan Nabi Musa suruh bertaubat, dan mereka masih lagi, ya, mempermain-mainkan bahawa betul ke, ya, Allah akan hina ataupun murka. Dan di bawah kiri itu Nabi Musa mengajak 70 orang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mendengar kata bahawa 70 orang itu mati ataupun pingsan, dan mereka masih menyatakan bahawa Nabi Musa ni memanglah tak bawa, dia menyusahkan kita sahaja. Ini adalah perjuangan Nabi Musa nak bawa kaumnya kepada kebenaran dan juga bahagia, tetapi masih dipermain-mainkan. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, pada ayat yang ke-150, elakkan musuh gembira dengan pergaduhan dan perpecahan di kalangan orang yang membuat kebaikan. Orang buat baik jangan berpecah. Kalau ada berbeza pendapat, uruskan dengan cara yang terbaik. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa mendoakan orang beriman dalam menghadapi ujian yang melanda. Ya, Nabi Musa doakan dirinya kepada abangnya Nabi Harun, jangan lupa minta ampun, kerana itu cara untuk kita kembali berdamai. Dan yang ketiga, jangan bersama orang yang gemar mengadakan pembohongan, agar kita tidak mendapat kemurkaan dan kehinaan di dunia ini lagi. Jadi kita doa pada Allah SWT, Allah pimpin kita terus berjuang dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran yang kami baca setiap hari ini masuk ke dalam hati-hati kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran bergerak dalam diri kami, ya Allah.
Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan akhlak Al-Quran ya Allah. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ilmukanlah kami dengan ilmu daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada pergaduhan dan permusuhan sesama kami sendiri ya Allah. Ya Allah, andai kami berkhilaf, kami bergaduh ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami uruskan pergaduhan sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Terimalah segala amalan kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa moga-moga Allah memimpin kita terus menjadi orang yang baik akhlaknya, tidak mudah marah, dan inilah salah satu daripada ciri yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyumbang dan juga menyokong kepada usaha ini agar masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak melaksanakan muftarin, penipuan, pembohongan dari segi amalan budaya yang tidak berteraskan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu ulangan pada jam 5, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang terus berdoakan, terus berjuang sampai kita bertemu Tuhan. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.